Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, jadikanlah kami yang benar adalah benar dan permudahkanlah bagi kami untuk mengikut kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kami yang batil adalah batil dan permudahkanlah bagi kami untuk menjauhkan diri daripada kebatilan tersebut. Wahdina limakhtalifa fihi minal haqqi biiznik. Bila kami petunjuk dalam isu-isu yang diperselisihkan dengan izinmu, innaka tahdi man tasha' ila siratim mustaqim. Sungguhnya engkaulah yang memberikan petunjuk kepada siapa yang kau inginkan ke jalan yang lurus. Na'udzu bikalimatillahi tammah min kulli syaitanin wahammah wa min kulli ainin lammah. Muslimin muslimat dirahmati Allah, pertama dan utama terimalah salam ukhuwah daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang saya ucapkan kepada semua ke dalam sesi kita pada hari ini. Pada hari ini kita akan kupaskan hadis ke-119 daripada kitab Umdatul Ahkam karangan Imam Al-Maqdisi rahimahullahu ta'ala. Hadis ke-119 berbunyi, An Abdullah bin Amr bin Al-As an Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum annahu qala li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, Allimni du'aan ad'u bihi fi salati. Qala qul Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Yang artinya, daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, daripada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhum berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan aku suatu doa yang dapat kupanjatkan dalam salatku. Maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjawab, ucapkanlah, ya Allah, aku melakukan kezaliman yang banyak atas diriku sendiri, dan tiada yang mengampuni dosa selain engkau. Maka berikanlah aku ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Sungguhnya engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahumallahu taala. Jadi hadis yang baru kita bacakan tadi datang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan khalifah yang pertama selepas kewafatan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia datang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam, diminta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk mengajarkannya sepotong doa yang dapat diamalkan olehnya dalam solat. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengajarkan sepotong doa kepada Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Apakah pengajaran-pengajaran penting yang boleh kita raih daripada hadis ini? Pertama sekali, kata para ulama, berdasarkan hadis ini adalah disunnahkan membaca doa ini ketika salat, dalam salat kita. Apakah doa tersebut? Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dhunuba illa ant. Faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Sepotong doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sepotong doa yang diajarkan kepada sahabat Nabi agar diamalkan, agar dibaca di dalam solat. Apa maksud doa ni? Kita pecah-pecahkan doa ini. Ya Allah,
Aku melakukan kezaliman yang banyak atas diriku sendiri, dan tiada yang mengampunkan dosa selain Engkau. Jadi kalau kita perhatikan bahagian pertama doa ini, dimulakan dengan menyeru dan memohon pertolongan kepada Ar-Rabb, iaitu Allah Subhanahu wa taala. Doa ini dimulakan dengan pengakuan dosa. Aku melakukan kezaliman yang banyak atas diriku sendiri. Doa ini diikuti pula dengan pengakuan akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Tiada yang dapat mengampunkan dosa melainkan Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya, lafaz doa tersebut, maka berikanlah aku ampunan dari sisimu dan rahmatilah aku. Diikuti pula dengan memohon keampunan dosa dan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan bahagian terakhir doa ini berbunyi, sungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Doa ini diakhiri dengan menyebut dua daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Indah sungguh doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan apa yang diajarkan, lafaz doa yang diajarkan kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, kata para ulama, doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam terkandung di dalamnya panduan ataupun adab berdoa. Antara panduan ataupun adab berdoa adalah kita mulakan dengan pengakuan akan kelemahan, kelalaian dan kezaliman kita. Kita ni sebagai hamba Allah tak lari daripada melakukan dosa. Kadang-kala kita tergelincir. Kadang-kala kita termakan bisikan syaitan. Kadang-kala kita termakan was-was syaitan. Sampai kita melakukan satu perkara yang mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kan kita melakukan satu perkara yang tidak diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi perlu penting sangat bagi seorang muslim untuk kita sentiasa memperbanyakkan kita minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala di atas dosa-dosa yang kita lakukan. Di atas dosa-dosa yang kita lakukan secara terang-terangan di depan halayak ramai. Di atas dosa-dosa yang kita lakukan yang kita sembunyikan daripada pandangan manusia. Walaupun kita sedar kita tak dapat menyembunyikan dosa-dosa kita daripada pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kita minta ampun di atas dosa-dosa yang pernah satu ketika kita berjanji untuk bertaubat daripada dosa-dosa tersebut. Tapi disebabkan kelemahan diri kita, kadang-kala kita melakukan dosa-dosa tersebut sekali lagi. Jadi antara adab berdoa, panduan berdoa, sebagaimana yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bermula dengan pengakuan akan kelemahan diri kita, akan kelalaian kita, akan kezaliman yang kita lakukan. Kalau kita perhatikan doa ayah pertama kita, iaitu Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi salam ketika mana dia terlupa, dia termakan daripada pohon larangan, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang dirakamkan dalam Al-Quran. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami sendiri, ya Allah. Kalau sekiranya kau tidak mengampunkan kami, ya Allah, kalau sekiranya kau tidak mengasihani kami, ya Allah, nescaya tergolonglah kami daripada kalangan orang-orang yang rugi. Antara panduan berdoa, kita mulakan dengan pengakuan akan kelemahan diri kita, kelalaian diri kita, dan kezaliman yang pernah kita lakukan. Kemudian diikuti dengan kita memuji Allah selaku pemilik nikmat dan kekuatan. Yang ketiga, barulah kita menyebutkan hajat dan keperluan kita.
perkara yang kita nak minta daripada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, kita mengakhirkan doa dengan menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nama-nama Allah ni ada banyak. Dia tak terhad kepada 99. Adapun berkaitan dengan 99 nama tu dikaitkan dengan sepotong hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghafalnya masuk syurga. Nama Allah tak terhad kepada 99. Nama Allah melebihi 99. Jadi adalah baik bila kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menggunakan nama-nama Allah. Kita menyebutkan nama-nama Allah. Dan ada keluasan dalam bab ini. Kalau nak menyebutkan nama Allah pada penghujung doa, silakan. Sebagaimana diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis ini. Kalau sekiranya nak menyebutkan nama Allah pada awal permulaan doa pun silakan. Dan nama Allah Subhanahu wa taala yang kita baca dalam doa sebaiknya ada kaitan dengan isi kandungan doa yang kita panjatkan. Dalam erti kata yang lain, kalau kita sedang meminta ampun, kan, antara nama Allah yang boleh kita gunakan, yang boleh kita baca, yang boleh kita sebut dalam doa adalah Ya Ghaffar, yang membawa erti, wahai Tuhan yang Maha Pengampun, ampunkanlah kami. Kalau kita minta kesembuhan daripada Allah, antara nama Allah yang sesuai untuk kita baca adalah Ya Syafi, wahai Tuhan yang menyembuhkan, sembuhkanlah kami. Jadi seseorang itu dia berdoa kepada Allah dengan menggunakan nama-nama Allah yang sesuai. Sesuai selari dengan isi kandungan doa yang dipanjatkan. Yang ketiga, hadis ini menunjukkan tentang pemahaman yang mendalam yang dimiliki oleh Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau mengetahui bahawa salat adalah tempat terkabulnya doa. Jadi kalau kita perhatikan tadi, apa yang diminta oleh Abu Bakar As-Siddiq daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Khalifah Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu, dia minta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ajarkannya sepotong doa yang boleh diamalkan dalam salat. Jadi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, dia specifically dia mention dia nak amalkan doa ini dalam salat, bukan luar salat, dalam salat. Dan kata sebagian ulama, apakah di antara hikmah kenapa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu minta daripada Nabi agar diajarkan sepotong doa dalam salat adalah kerana beliau mengetahui bahawa salat adalah tempat terkabulnya doa. Yang keempat, berlaku perbincangan di kalangan ulama. Bila waktu yang sesuai untuk baca doa tadi itu? Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, ketika mana dia minta daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk ajarkan sepotong doa, tidak dinyatakan waktu yang mana dalam salat yang kita nak amalkan doa ni. Adakah selepas takbiratul ihram pada permulaan salat? Adakah kita baca selepas surah Al-Fatihah? Adakah kita baca semasa rukuk ataupun iktidal? Tidak dinyatakan dalam hadis ini. Sebahagian di kalangan ulama silam kita berpandangan, barangkali antara waktu yang baik untuk dipanjatkan doa ini, untuk dibaca doa ini dalam salat adalah pertama ketika sujud. Kita salat, kita sujud, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi satu tempat yang
boleh kita amalkan doa tadi itu adalah ketika sujud. Pandangan kedua di kalangan ulama kata, barangkali boleh diamalkan doa ini setelah tasyahud, selepas tahiyat akhir, selepas dah baca fil alamina innaka hamidum majid, sebelum kita beri salam, ada waktu sedikit, boleh baca doa ni. Dan ada pula di kalangan ulama berpandangan boleh dibaca di kedua-dua tempat ni sekali. Pertama, boleh dibaca ketika sujud, dan yang kedua boleh dibaca setelah tasyahud, pada rakaat yang terakhir. Sebelum kita beri salam, boleh dibaca doa ini. Jadi ada keluasan dalam bab ini. Itulah di antara pengajaran-pengajaran penting yang ingin disampaikan pada hari ini. Kalau sekiranya ada kebenaran dalam apa yang disampaikan, itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya ada kelemahan, kesalahan, kesilapan dalam penyampaian, itu datang daripada diri saya sendiri. Saya minta ampun kepada Allah dan saya bertaubat kepadanya. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.